أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama dalam sesi talaqi dan juga tadabbur. Sebelum kita memulakan pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita nak mulakan pengajian kita pada hari ini, saya mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf di atas saya tak dapat buat kelas 2 minggu berturut-turut, minggu lepas dan juga minggu sebelum ni atas beberapa kekangan lah. Jadi saya mohon ampun, saya mohon maaf. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama tengok untuk sesi talaqi dan juga tadabbur dalam surah Al-An'am. Pada surah Al-An'am, pada muka surat 137 bermula dari ayat 74 hingga ayat ke-81, insya-Allah. Jadi baik, insya-Allah kita mulakan pengajian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Baik, kita tengok hukum hakam tajwid yang ada pada ayat yang ke-74 ini. Pertama, perhatikan pada huruf zal, iaitu huruf lisawiyah. Zal, huruf zal, bukan zai. Ni adalah za, huruf lisawiyah. Za. Hujung lidah ni dekat dengan atas, bahagian atas gigi depan. Wa'iz, keluarkan sedikit saja lidah tu. Wa'iz. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. Perhatikan pada ib. Dekat sini huruf ba ni berbaris sukun. Maka dia akan jadi qalqalah suara. Ada lantunan padanya. Tetapi sedikit sahaja, tidak terlalu kuat. وَإِذْ qa ada mad tabi'i nah, 2 harakat. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Perhatikan pada Ibrahim, mesti mak tabi'i 2 harakat. Muli abi, ni tak panjang lah. Sebab apa? Sebab hamzah dia tu betul-betul dia tak duduk dekat tengah-tengah ni. Kalau dia duduk kat tengah-tengah ni bab yang saya ni tunjuk ni tengah-tengah tu, maka dia akan panjang 2 harakat lah dan dia akan jadi mad badal. Tapi kat sini dia tak perlu panjang. Kepala huruf hamzah tu tak duduk kat tengah-tengah, jadi tak perlu panjang 2 harakat. Jadi baca terus je. Muli abihi aza dekat sini hukum mad badal sebab huruf hamzah selepasnya datang huruf mad. Jadi hamzah lepas tu datang huruf mad kan. Dekat sini huruf mad yang datang ialah huruf alif. Mad huruf alif. Jadi kenalah panjang 2 harakat.
takhidhu صاد huruf صاد naman alihatan inni alihatan dekat a ni mat badal 2 harakat. Saya tak perlu jelaskan lah sebab saya dah jelaskan dekat a zara ni. Tan inni, tengok pada huruf ta yang ta itu marbutah tu, kemudian dia bertanwin iaitu fathatain, kemudian bertemu dengannya selepas itu huruf hamzah. Jadi hukumnya izhar halqi. Bila izhar halqi, kita hanya perlu jelaskan sahaja, tidak perlu dengung ataupun panjangkan kat sini. Dia akan jadi alihatan inni. Perhatikan pada inni, nun itu nun yang bertanda syaddah, nun musyaddadah, bertanda sabdu, maka kita wajib dengung 2 harakat. Inni araka wa qaumaka fi. Perhatikan pada ni ara. Kenapa saya panjang di situ? Sebab di situ akan jadi hukumnya mad jaiz munfasil. Bila mad jaiz munfasil, sebab apa? Sebab huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, tetapi bukan di dalam satu kalimah. Jadi kita kena baca dia dengan kadar panjang 4 ataupun 5 harakat panjangnya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Perhatikan pada ara, di situ mat tabi'i 2 harakat, kemudian dhala 2 harakat panjang dia sebab jadi mat tabi'i ataupun nama lainnya mat asli. Kemudian lim mubin. Perhatikan pada lim, di situ tanwin kasratain bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacaan dia kena dengung 2 harakat. Mubin. Kemudian bila kita berhenti pada mubin, sebelum daripada huruf nun tu ada huruf mad. Bila kita waqafkan di sini, dia akan jadi mad arid li sukun. Cara bacaannya 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjangnya. Tidak perlu dengung, cuma hanya perlu panjang. Hukumnya mad arid li sukun. Okey, baik. Kita tengok pula ayat yang ke-75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ. Perhatikan pada Ibrahim, huruf mad tu. Huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Namun pertemuan ini bukanlah di dalam satu kalimah. Maka kita kena panjang 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Sebab dia akan jadi hukum mad jaiz munfasil. Kemudian Ibrahim, seperti yang kita jumpa dah pada ayat yang 74 tu, ada padanya qalqalah suara. Ra mat tabi'i, hi mat tabi'i. Mamalakutas samawat, ma tu pun mat tabi'i 2 harakat. Tiwal alif lam yang ada pada al ni adalah alif lam al-qamariyah. Maka dijelaskan bunyi lamnya itu al tu. Wal ardi waliyakuna minal muqinin. Muqinin, 2 harakat, panjangnya 2 harakat sebab dia akan jadi mat tabi'i. Kemudian qinin, bila kita berhenti di situ, tawakafkan dekat situ, dia akan jadi mat arid li sukun. Sebab sebelum daripada huruf nun tu ada huruf mad ya. Okey, kita tengok pula pada ayat yang ke-76.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما, perhatikan pada huruf mim ini ada tanda syaddah. Mim yang musyaddadah. Jadi hukumnya wajibul gunah. Cara bacaannya kita kena dengung 2 harakat. Kemudian selepas dia itu mai huruf mat. Dia kena panjanglah pula 2 harakat. Jadi dengung dulu, lepas tu kena panjang 2 harakat. Falamma janna alai. Perhatikan pada huruf nun ni, janna ini, nun itu nun yang musyaddadah, nun yang bertanda saddu. Maka kita wajib dengung 2 harakat. Tapi tidak perlu kita panjang. Sebab apa? Tak ada huruf mat kat dia. Dengung saja 2 harakat. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Ra'a, perhatikan ra'a. Kat sini ada hukum mat badal. Mat badal kena panjang 2 harakat. Sebab apa kita panggil mat badal? Sebab selepas daripada huruf hamzah datangnya huruf mat. Tak kisahlah huruf mat tu sama ada alif ataupun dia waw ataupun dia ya. Contoh imana kan. Lepas huruf mat datang huruf ya kan. Lepas huruf hamzah datang huruf ya. Itu huruf mat. Kena panjang 2 harakat. Kaukaba. Okey, bila kita berhenti kepada kaukaba, asalnya kan bunyi dia kaukaban. Tapi bila kita waqaf dekat sini ataupun kita berhenti dekat sini, sebab apa kita berhenti tu? Sebab ada tanda wasal aula. Lebih baik kita sambunglah. Tapi saya andaikan kita berhenti dekat sini. Bila kita berhenti, dia akan jadi mat iwad. Kita gantikan daripada bunyi ban tu akan jadi bunyi ba. Sebab tu nama dia mat iwad. Iwad tu kita ganti. Qala hadha rabbi. Bila berhenti kat rabbi tu 2 harakat lah. Sebab asal dia mat tabi'i. Falamma afala. Perhatikan ma afala. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Tetapi bukan di dalam satu kalimah. Maka hukumnya mat jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat kadar panjang dia. Afala. Fa, huruf fa. Dengan apa? Afa, fa. Fa, fa. Afala. Falamma afalaqa. Falaqa. La tu jangan panjang lah. Terus masuk qa. Sebab tu mata kena pi dulu. Falamma afalaqa. Masukkan terus. Qa tu baru panjang 2 harakat sebab ada huruf mat kat situ. La uhibbul afilin. La kita panjang 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Sebab huruf mat bertemu dengan huruf hamzah. Hukumnya apa? Dia akan jadi mat jaiz munfasil. Sebab apa? Sebab pertemuan huruf mat dan juga hamzah ini bukan di dalam satu kalimah. Maksud saya bukan dalam kalimah tu, dia membawa maksud bukan satu makna. La maksud lain, tidak kan? Uhibbu maksud lain. La uhibbu. Aku tidak suka. Maksud dia lain, bukan dalam satu kalimah yang sama. Afilin. Dekat ni dia akan jadi mat badal lah sebab huruf hamzah bertemu lepas tu huruf mat. Kemudian dekat ni baru kita kena panjang 2 harakat. Ataupun nak mudah kalau nak ingat mudah, tengok macam saya duk selalu ulang kan dalam pengajian-pengajian sebelum ni. Apabila hamzah, pala hamzah tu ada di tengah-tengah tu. Dia ada tengah-tengah ni kan. Jadi kena panjanglah 2 harakat. Filin. Sama juga akan bila kita berhenti dekat filin. Waqaf di situ dia akan jadi ma'arif disukun. 4 ataupun 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang. Pilihlah. Namun misalnya kalau kita dah mula dengan ayat 74 yang awal tadi tu, kita berhenti dengan 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Bagilah sama kan yang lain. Dia punya irama panjang dia tu. Masuk pula ayat yang ke-77.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. Falamma, macam kita jumpa pada ayat yang 76 tadi tu, ra'al, masukkanlah hamzah tu ke dalam sukun tu, ra'al, sebab alif lam al-qamar, yang pada al-qamara ini adalah alif lam al-qamariyah. Ni hamzah wasal lah, hamzah wasal, tapi kena jelaskan bunyi lam tu. Sebab tu jadi falamma ra'al qamara bazighan, qaf huruf qa, qamara bazighan. Perhatikan pada zighan tu ada ikhfa hakiki. Sebab apa? Sebab huruf ghin tu, ra tu bertanda tanwin, bertanwin. Iaitu fathatain. Kemudian bertemu dengan huruf selepasnya itu adalah huruf qaf. Yang mana huruf qaf di antara salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 tu. Jadi kita kena dengungkan dia 2 harakat. Qala hadha rabbi. Hadha rabbi. Macam tadi yang kita jumpa pada ayat 76. Jadi saya tak terang dah lah hukum tajwid dia apa. Kita tengok yang pada ni lah. Ayat yang 76 tu. Sambung. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي. Falamma jelas dah, afalaqa pun dah jelas. La'in lam. Perhatikan pada nun ni, nun yang tak ada tanda ni, kemudian bertemu dengan selepasnya huruf lam. Jadi nun tak ada tanda ni kita panggil apa? Nun mati ataupun nun sakinah. Apabila nun sakinah ni dia bertemu dengan huruf yang selepas dia itu adalah huruf lam ataupun ra, maka dia akan jadi hukum dia idgham bila gunnah. Artinya kita masukkan sahaja, tidak perlu dengung. Sebab tu saya masukkan saja la'in lam. Masukkan illam. Saya tak la'in lam, saya tak dengung kat nun tu. Sebab tak boleh nak dengung, macam mana nak dengung kan? So kena masukkan saja idgham bila gunnah. La'in lam, masuk dan jelaskan lah. Lam yahdini. Perhatikan pada mim mati bertemu dengan huruf ya, maka kat situ ada hukum izhar syafawi, tidak perlu dengung, jelaskan juga. Tak perlu panjang. La'in lam yahdini Rabbi. Masukkan kan? Rabbi. Tekan sikit kat situ. La'akunanna. Perhatikan. Nanna. Nun yang kedua tu, nun pertama, nun beri fathah. Nun kedua tu, nun yang bertanda syaddah. Maka wajibul gunnah. Wajib kita dengung 2 harakat. Naminal qaw. Alif lam yang ada pada alif al-qaw dia alif al-qamariyah. Jelaskan lah bunyi al dia tu. Qawmid dhallin. Ni dhallin ni dia sebelum kita kalau lin kita berhenti tu dia akan jadi ma'rif sekolah kan, 2 atau 4 atau benar kan. Kita perhatikan dhallin ni. Di kat sini ada hukum mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. Sebab apa? Sebab mula-mula huruf dha kita jumpa kan. Tu tak apalah, tak ada masalah. Kemudian lepas dha tu dia ada tanda. Ni tanda apa ni? Huruf mad ni. Ni tanda mad ni. Tanda mad, lepas tu ni huruf mad alif. Patutnya kita kena panjang 2 harakat saja kan. Dha, lin. Tetapi selepas daripada huruf mad ni bertemu dengan mana-mana huruf hijaiyah. Ini huruf hijaiyah yang temu kat sini adalah huruf lam. Tetapi lam itu bertanda syaddah. Lam itu bertanda syaddah. Jadi bila huruf mad bertemu dengan apa-apa saja huruf hijaiyah yang 28 tu, kemudian huruf hijaiyah selepas daripada huruf mad tu bertanda syaddah, maka dia akan jadi mad lazim kalimi musaqqal. Sebab apa nama dia mad lazim? Lazim pasal apa? Pasal semua ulama imam mazhab mengatakan apabila menjadi dalam keadaan macam ni kena panjang 6 harakat.
Sama ada dia waqaf ke wasal ke apa, bila jumpa saja macam ni, huruf mat bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertanda syabdah, tak kisahlah huruf apa pun. Jadi dia akan jadi hukum dia, panjang dia 6 harakat. Sebab tu nama dia mat lazim. Kalimi pula sebab dia berlaku pada satu kalimah. Kan? Dhalin ni bukanlah membawa maksud satu makna yang lain, tapi maksud makna yang sama. Dhalin ni kalau kita tengok kamu maksudnya dhalin, dhal itu adalah kesesatan tu. Duduk dalam orang kata apa? Dalam satu kalimah. Sebab tu dia jadi mat lazim kalimi, lepas tu musaqqal. Sebab apa musaqqal? Sebab huruf berat, orang kata huruf lepas huruf mat tu bertemu dengan huruf lam tu yang bertanda syabdah tu. Sebab tu dia jadi musaqqal. Tapi kalau dia tak jumpa dengan tu, dia akan jadi mat lazim kalimi mukhaffaf. Kalau huruf mat dia tak bertemu dengan selepas daripada tu huruf yang bertanda syabdah, dia akan jadi mat lazim kalimi mukhaffaf. Contoh dia al-ana. Nanti kita akan jumpa dalam, saya tak ingat contoh dia dalam ayat yang Quran kat surah mana, tapi itulah contoh dia, salah satu contoh dia. Waktu duduk mengaji dulu, duduk apa contoh tu kan. Tu adalah salah satu daripada contoh mat lazim kalimi yang mukhaffaf. Boleh. So jadi kena panjang lah 2 harakat dekat sini. 2 harakat pula, 6 harakat. Maafkan saya, 6 harakat. Boleh lah kat situ. Okey. Kena panjang 2 harakat. Sama lah bila kita duduk baca Al-Fatihah kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu. Masuk pula ke ayat yang ke-78. Falamma ra'asyam. Shin tu ada tafashi. Sifat dia. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Perhatikan pada ta marbutah ni bertanwin, iaitu fathatah bertemu dengan huruf qaf, seperti yang kita jumpa juga pada ayat yang ke-77 tadi. Hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Qala hadha mat tabi'i 2 harakat, za tabi'i 2 harakat, mat tabi'i. Rabbi 2 harakat, panjang dia hadha. Za huruf mat tu, alif tu bertemu dengan huruf hamzah. Tetapi dalam satu kalimah kan dalam 2 kalimah ni 2 kalimah. Okey. Jadi dia akan jadi mat jaiz munfasil. Bila mat jaiz munfasil kenalah panjang 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Akbar. Hadza akbar. Za nah huruf lithawiyah nah. Perhatikan jangan tersilap, jangan duk azza semua. Hadza akbar. Okey. Akbar, huruf kaf ni sukun kan. Jadi dia ada sifat al-hams, hamas ataupun al-hams. Lawan dia adalah al-jahr ataupun jahar. Okey, bila maksud hamas ni saya dah pernah terangkan daripada pengajaran yang lalu, tapi tak apa saya ulang balik sikit kan. Mungkin ada yang tak jelas ke apa. Maksudnya kita nak tengok dari segi sudut konteks sifat dia berkaitan dengan nafas. Bila hams ataupun jahar, hams lawan dia jahar kan. Hams sifat dia lawan jahar. Kita nak tengok dari segi sudut konteks nafas tu. Okey. Maksudnya saya macam mana nak bagi mudah. Okey, kita tarik nafas dulu. Lepas. Okey. Bila kita tarik nafas, kita hembus nafas tu ada keluar angin kan. Okey. Kita nak tengok dekat bahagian keluar ataupun tak keluar angin nafas kita tu. Kalau kita tarik, inhale, exhale. Bila kita hembus nafas tu, dia keluar angin tu. Hembusan angin nafas tu. Kita nak tengok dari segi sudut konteks tu. Bila kita kata hamas ataupun jahat, kita nak tengok dari segi sudut nafas tu. Angin yang keluar tu. Bila hams, berarti ada angin yang keluar.
contoh bila ada angin yang keluar bila kita sebut huruf tu dalam keadaan dia sukun, dalam keadaan dia mati. Contohnya huruf dia ada 10. Dulu waktu duduk mengaji, duduk mudah nak cara nak apa dia buat, orang kata apa, dia punya apa, antonym dia tu kan, fahathahu syakhsun sakat. Huruf dia ada 10. Fa, ha, tha, pedah lah teman tu. Tha, ha biasa tu, ha bulat tu, hatha, hu, fahatha, fa, ha, tha, hu, shin, sya, kha, sa, syakhsun, sin, sa, kaf, ta. Ada 10 huruf dia. Okey, bila kita jumpa dengan huruf ni dalam keadaan sukun, dia akan ada sifat dia hams. Angin keluar tu. Okey, contoh saya bagi contoh. Contoh apa? Qad af. Qad af. Bila kita sebut af, kan? Kita rasa angin tu keluar. Af. Lepas tu ada angin, hembusan nipis yang keluar tu, yang halus tu. Af. Ataupun kita sebut ar-rah. Huruf ha, perhatikan pada ha. Ar-rah. Ada angin yang keluar tu. Angin pedas kita keluar bila kita selesai sebut ha pedas tu. Keluar pada tu ada sifat adanya padanya sifat hams. Boleh? Kalau tak jelas nanti bagi tahu, nanti saya ulang balik lah. Okey. Kalau sifat jahar ni kita sebut dia angin tu tertahan. Angin nafas dia tertahan dalam mulut. Contoh kita sebut perkataan up. Dia mati dekat bawah tu lah. Dia tak ada keluar angin pun. Up. Kita tak rasa dah angin lepas tu. Berbeza kalau kita sebut af. Balik pada konteks ayat yang kita baca ni. Ak. Dia kena ada sedikit angin, hembusan angin nafas kita yang keluar tu. Ak. Boleh lah. Macam tu. Tapi jangan terlalu kuat sangat. Ak. Nanti dia akan, kalau kuat sangat, dia akan jadi qalqalah kat situ. Sedangkan kaf ni bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang kita kata baju dah kotor tu. Ba, jim, dal, qaf, ta. Kaf ni bukan. Berarti dia betul-betul kena tengok betul-betul lah kat situ. Akbar. Okay. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Perhatikan pada falamma afalat, huruf mat bertemu dengan hamzah, dia bukan di dalam satu kalimah, maka dia akan jadi mat jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Afalat, kita ada contoh yang ada padanya sifat hams. Sebab ta kan, ta tu baris sukun. Qala ya qaumi, ya mat tabi'i 2 harakat. Qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni 2 harakat wajibul gunnah. Sebab nun tu bertanda syaddah. Bari, huruf mat bertemu dengan huruf hamzah. Ni baru di dalam satu kalimah. Maksud dia tu tak tercerai. Maksud dia tu kalau kita tengok dalam terjemahan, dia tak tercerai maksud dia tu. Dalam bahasa Melayu tak tercerai. Maksudnya bari tu kan aku berlepas diri, aku bersuci daripada mensyirikkan kau tu kan. Mimma tusyrikun. Kemudian mimma ni kita dengunglah 2 harakat. Sebab mim yang bertanda syaddah, kemudian bertemu pula selepas dia tu dengan huruf mat, alif tu kena dengung dan juga panjang 2 harakat. Tusyrikun. Berhenti pada tusyrikun. Sebelum ada huruf nun ni ada huruf mat. Wow. Jadi kena 2 ataupun 4 ataupun harakat sebab dia akan jadi ma'arif dia sukun. Boleh. Kita tengok pula ayat yang ke-79. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Perhatikan pada inni
dengung 2 rakaat, lepas tu bertemu dengan huruf mat ni kan. Huruf mat tu 2 rakaat. Wajjahtu wajhi, wajjah. Nah, jah. Tu ada sifat hams kat situ. Wajjah. Tu wajhi, wajh. Ni wajh. Qalqalah, dia qalqalah surah lah. Sebab dia berbaris, jim itu berbaris sukun. Wajh. Wajh. Dengan duk wajh. Bukan terbaik lagi. Nanti jadi qalqalah kubra pula. Hiya lilladhi fataras fata huruf ta. Fata bukan fata nah, fata. Fataras samawati wal arda hanifa. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Bila kita berhenti Hanifah ni, asal dia fan. Tetapi dah kita berhenti, dia jadi mat iwad kat situ. Kita gantikan daripada bunyi fan tu kepada bunyi fa. Lepas tu kenalah panjang 2 rakaat. Okey, sambung balik. وَمَا أَنَا مِنَ mim tu. Mim, lepas tu ada huruf mat bertemu dengan hamzah. Tapi bukan di dalam satu kalimah. Jadi dia akan jadi mad jaim munfasil lah, 4 ataupun 5 harakat panjang. Ana min nun ni tengok mati kat situ. Lepas tu dekat patutnya kita panjang 2 harakat kan, sebab selepas tu ada huruf mat, tapi kat huruf mat alif ni dia tak ada function, tak ada fungsi kat sini. Sebab dia jadi tak ada fungsi sebab ada tanda bulat ni, kosong kecil tu. Nampak kosong kecil tu. So bila ada tanda ni, kita tak payah panjang 2 harakat. Sambung terus je. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Nah, musyrikin. Boleh ya? Baik, kita tengok pula pada ayat yang ke-80. Okay, ayat 80. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ. Ni pun sama. Dia akan jadi mad lazim kalimi muthaqqal. Sebab apa? Selepas daripada huruf ha ni ada huruf mat. Ni huruf alif mat ni. Kemudian bertemu dengan huruf jim. Kemudian jim ini bertanda syaddah. Jadi dia akan jadi mad lazim kalimi muthaqqal. Cara bacaan dia 6 harakat. Tak perlu dengung lah. Lepas tu kita kena masukkan lah. Wahajjahu qawmuh. Maksudlah qasirah. Qawmuh. 2 harakat lah panjang ni. Qawmuh. Muh. Tu dia tanda. Jim tu tanda berarti waqaf jaiz. Harus dia nak berhenti. Kalau kita nak sambung pun tak apa, nak berhenti pun tak apa. Pilihan lah yang tu. Harus sahaja hukum dia. Kita sambung. Qala atuhajjun. Ni pun sama ni. Huruf mat bertemu dengan huruf jim yang bertanda syaddah. Tu jadi mad lazim kalimah muthaqqal. Kena dengung panjang 6 harakat. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Boleh. Juni pun sama 6 harakat. Ni fillah. Lafzul jalalah ni dibaca dengan nipis sebab fa tu berbaris kasrah. Wa qad ada qalqalah surah hadan. 2 harakat kita berhenti kat situ. Sebab dia akan jadi ni ma'arif li sukun lah. Sebab huruf mat tu lepas tu kita nak berhenti kat situ kan dia ada huruf nun kita bila nak berhenti kat situ dia akan jadi ma'arif sukun 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat lah. Boleh lah. Ni tanda waqaf jaiz. Wala akhafu ma. La tu mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Khafu ma tusyrikuna bihi illa. Ni tanda apa ni?
Mat silah tawilah. 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Illa ayyasha'a rabbi syai'a. Illa, ni huruf mat bertemu dengan hamzah tetapi bukan dalam satu kalimah. Hukumnya mat jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Ayyasha'a rabbi syai'a. Sya'a, ni baru jadi mat wajib mutasil sebab dalam satu kalimah. Mat ni huruf mat alif bertemu dengan hamzah. Rabbi syai'a, ni akan menjadi mat iwad juga kan. Asal syai'an, tetapi dah kita berhenti, kita gantilah bunyi an tu kepada bunyi nanti kena panjang dua harakat. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, sama mat iwad. Afala tatadhakkarun, fala tatadhakkarun, mat alif disukun 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang. Tengok pula pada ayat yang ke-81, iaitu ayat yang terakhir untuk pengajian kita pada hari ini insya-Allah. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Ma an huruf mat bertemu dengan hamzah bukan dalam satu kalimah, jadi hukumnya mat jaiz munfasil. Banyak orang kita jumpa mat jaiz munfasil hari ni 4 ataupun 5 harakat panjang dia. Asyraktum, tafasyi tu asyraktum. Seperti yang kita jumpa yang tadi tu, ada padanya sifat hamz. Raktum, wala mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi lah, tak perlu dengung, jelaskan saja. Wala takhafuna annakum asyraktum, annakum wajibul ghunnah 2 harakat. Kum asyraktum, mim mati bertemu dengan hamzah izhar syafawi, jelaskan saja. Asyraktum billah, ni perhatikan. Asyraktum billah, mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Bila jumpa ikhfa syafawi, boleh baca dalam 2 keadaan. Sama ada rapatkan terus bibir ataupun satu lagi baca dengan cara kita duk baca iqlab apabila nun nanti bertemu dengan ba. Ni tapi saya andaikan kita baca hampir-hampir rapat bibir lah, iaitu dengan cara bacaan iqlab. Asyraktum billahi ma lam yunazzil, mim mati bertemu dengan ya izhar syafawi, tak perlu dengung lah. Ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, bihi tu mat silah qasirah 2 harakat panjang dia. Alaikum sultana, mim mati bertemu dengan sin, hukumnya izhar syafawi, jelaskan saja, tidak perlu dengung. Sultana, bila orang dekat ni dia jadi mat iwad. Banyak juga kita jumpa mat iwad pada hari ni. Berartinya gantikan daripada bunyi nan tu kepada bunyi na, 2 harakat lah panjang dia. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Fa ayyul fari mat tabi'i 2 harakat. Ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. In kuntum, nun mati bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Begitulah juga nun mati bertemu dengan ta ikhfa hakiki, dengunglah 2 harakat. Tum mim mati bertemu dengan ta izhar syafawi. Ta'lamun, bila berhenti lamun tu dia akan jadi mat alif disukun 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat panjang dia. Baik, alhamdulillah kita dah selesai untuk sesi ni. Jadi kita sesi ni pula sesi lelaki bertajwid tadi. Jadi kita bacalah sama-sama balik daripada ayat yang ke-74. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru saja selesai sesi talaqi kita. Jadi kita tengoklah sikit untuk set tadabbur kan. Kita tengok apa sekurang-kurangnya kita tahulah sikit kan apa maksud ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat yang kita baca pada pengajian kita kali ini. Jadi kita tengoklah pada ayat yang 74 kan. Tengok ayat 74. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. Ayat ni secara umumnya menceritakan tentang dialog di antara Nabi Ibrahim dan juga ayahnya. Siapa ayah dia? Azar. Walaupun di sana ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Azar ni bukanlah ayah kandung pada Nabi Ibrahim. Ayah kandung Nabi Ibrahim ada nama orang lain, individu yang lain. Azar ni adalah pak saudara dia. Tak kisahlah macam tak apalah kan, yang tu khilaf lah kan. Tapi kalau kita tengok dari segi ayat ni, dia mengatakan ayah Nabi Ibrahim tu adalah Azar tu lah. Jadi Nabi Ibrahim ni dia berdialog dengan ayah dia, Azar tu. Dia tanyalah dekat ayah dia, Atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin.
adakah patutlah engkau jadikan asnam ni berhala-berhala tu sebagai alihatan, sebagai Tuhan. Maksudnya ayah Nabi Ibrahim tu dia bukan orang Islam lah. Dia tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Ibrahim tanya kat ayah dia Azar, patut kau jadikan berhala-berhala ni sebagai Tuhan? Lepas tu Nabi Ibrahim kata apa? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku ni, maksudnya betul-betul aku tengok engkau dan juga kaum engkau dalam kesesatan yang nyata lah. Jadi Nabi Ibrahim dia persoalkan ke ayah dia, betul ke nak jadikan berhala-berhala ni sebagai Tuhan? Sedangkan aku tengok engkau dan juga kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Mana kata nak menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan itu tak betul lah kan. Sebab tu Nabi Ibrahim kata, aku nampak engkau dan juga kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim nak ajak ayah dia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ayah dia tak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak silap saya lah, ada dalam surah Ash-Shura, tak silap saya ada doa Nabi Ibrahim yang dia minta, dia kata apa, qala la tukhzini ila yaumi yub'atsun, kan, janganlah engkau hinakan aku pada hari kiamat nanti tu, dibangkitkan itu. Nabi Ibrahim sebelum daripada turunnya larangan berdoa kepada orang kafir, walaupun kafir tu adalah ayah kita ke apa, kita mohon ampunan ke dia. Sebelum tu kan boleh kan Nabi Ibrahim doa waghfir li abi, kan, ampunilah dosa-dosa ayahku, dia mohon ampun kepada ayah dia. Tapi lepas tu dah tak boleh lah, kan, turunnya ayat larangan, kan. Sebab Allah Ta'ala kata, aku haramkan ke atas, haram tu alal kuffar al-jannata, kan. Allah Ta'ala haramkan kepada orang kafir itu, orang yang ingkar kepada perintah Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu neraka. Jadi Nabi Ibrahim ajak ayah dia Azar untuk beriman, tapi ayah dia tak mau, masih nak menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan sembahan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikian begitulah kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tu, apa yang kami perlihatkan, malakutas samawati wal ard, iaitu keadaan langit dan bumi, apa yang ada kat langit dan bumi, iaitu tanda-tanda kekuasaan Allah lah. Waliyakuna minal muqinin, supaya ataupun agar dia menjadi di kalangan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ni bukanlah Nabi Ibrahim tu tak beriman lagi, dah beriman, cuma nak menunjukkan, kata untuk jalan ataupun antara cara untuk kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita melihat malakutus samawati wal ard, apa yang ada kerajaan langit yang pada langit dan juga bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ini. Kerajaan langit pula, bukan kerajaan, betul lah kan maksud, tapi saya bukanlah maksud kerajaan langit yang sesat tu, maksud apa yang ada dekat langit dan bumi tu. 76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Okey, dan apabila janna alaihi al-lailu, apabila malam tu mai dan menjadi gelap, maksudnya apabila malam menjebak dan menjadi gelap tu, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak lah kat awan kawkaba, itu bintang. So Nabi Ibrahim dia tengoklah dekat bintang. Bila dia tengok bintang, dia tanya, qala hadha rabbi, adakah ni Tuhan aku? Adakah ni Tuhan aku? Jadi dia nak bawa dialog ayah dia tu, sebab kadang-kadang ada orang yang kita tak boleh nak menggunakan dalil nakli kan, adillah nakliyah tu, iaitu daripada kitab dan juga sunnah tu. Kalau kita nak umat hadis-hadis ke apa, ke ayat Quran untuk ajak dia beriman, ada sebahagian orang dia tak boleh nak terima. Contohnya macam orang kafir ke apa, dia pun dah tak tahu Quran tu apa ni apa semua, hadis tu macam mana, kebenaran hadis tu apa dia kan. Jadi cara untuk kita berdakwah kepada mereka, kita ni adalah salah satu bentuk dakwah. Macam mana? Tengok pada ciptaan Allah. Sebab tu bila Nabi Ibrahim tengok pada kawkaba kan, dia tengok pada bintang tu, dia kata, ni adakah ni Tuhan ku? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi apabila bintang tu pun afala, orang kata apa,
terbenam, dia hilang. Nabi Ibrahim kata, aku qala la uhibbul afilin, aku tak suka lah benda yang sat ada, sat tak ada ni. Bintang kan waktu malam dia ada, tapi bila siang dia hilang lah bintang tu. Takkanlah bintang tu kita nak anggap dia sebagai Tuhan kita. Sebab ada kaum yang menyembah bintang, kaum yang menyembah matahari kan, kaum yang menyembah bulan. Takkanlah kita nak anggap bintang tu sebagai Tuhan kita. Sejak dia ada, sejak dia tak ada. Sedangkan antara sifat yang wajib bagi Tuhan tu adalah al-baqa. Dia kena, iaitu apa? Adamul akhiriyah lil wujud kan. Maksudnya dia kena baqa lah, kekal selamanya. Tak boleh saat ada, saat tak ada. Macam tu kan. Qala hadha rabbi. Falamma qala lahu Nabi Ibrahim kita tak mungkinlah bintang Tuhan kita. Lepas tu dalam ayat yang ke-77, falamma ra'al qamara bazigha qala hadha rabbi. Dan tak kala mana Nabi Ibrahim tengok pada bulan pula, bazigha, dalam keadaan bulan itu terbit lah. Maksudnya ketika mana bulan tu muncul. Tadi tengok bintang, ni tengok pula kepada bulan. Qala hadha rabbi, adakah ni Tuhan aku? Falamma afalaqa la illa bihdini rabbi la akuna minal qawmin dhalin. Lepas tu bila mana bulan tu pun beransur, bila mana siang menjemur, bulan tu hilang. Nabi Ibrahim kata, qala la illa bihdini rabbi. Dia kata apa? Kalaulah Tuhan ni tak bagi, Allah Ta'ala tak bagi petunjuk kat aku, sudah tentu aku juga akan termasuk jadi di kalangan orang-orang yang sesat. Dia sembahlah bulan tu pun semua. Tapi disebabkan Allah Ta'ala bagi hidayah kebenaran kepada Nabi Ibrahim, jadi dia tak termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Macam tu lah. Okey, ayat yang ke-78, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar lamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Begitulah juga bila malam kita tengok bulan tak. Bila siang hari dia tengok pula matahari. Bila dia tengok matahari tu, orang kata apa, terbit kan, bazighatan, katanya adakah ini Tuhan aku? Sebab apa? Hadha akbar, ni paling besar kali di antara bulan, bintang tu, matahari paling besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Tapi bila mana hilang, tenggelam, terbenamnya matahari tu, dia kata apa? Ni pun bukan Tuhan aku ni, sebab saat ada, saat tak ada, saat ada, saat tak ada kan. Qala ya qaumi inni, dia kata wahai kaumku, aku ini bari, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu semua sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada alladzi fatara sama, yang menciptakan langit dan juga bumi dengan betul-betul hanifah, sebagai tanda betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku ni bukanlah, dan menafikan aku ni bukanlah di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, dalam ayat ini secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa antara jalan untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui kita melihat pada makhluk ciptaannya. Bukanlah kita melihat pada, kita duk fikir Allah ni tangan dia macam mana ke apa kan. Bukan. Tapi Allah Taala kata nak bawa main kat kita dekat sini ialah untuk cara kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita kena tengok pada makhluk ciptaan dia tu. Okey. Jadi bila kita tengok pada matahari, bulan, bintang, apa semua ni, kita kata terbit pula ni, dia membawa kepada satu persoalan kalau kita perhatikan, iaitu soalannya, siapa, mesti ada kuasa ghaib yang lebih berkuasa untuk menjadikan bulan ini bila tiba malam dia menjelma, bila tiba siang dia menghilang. Begitulah juga pada bintang, malam dia ada tapi bila siang dia hilang. Begitulah pada bulan, matahari, siang dia terbit, mai ke maghrib dia terbenam. So persoalannya kat sini, mesti ada kuasa ghaib yang duk kawal semua ni. Betul tak? Mustahil dia boleh jadi dengan sendiri dia. Okey, macam mana saya nak buat main contoh? Ni dalam perbahasan ilmu akidah lah kan. Okey, ni saya buat main pen kan. Okey, sekarang pen ni ada kat tangan saya kan. Macam mana pen ni boleh ada kat tangan saya? Sebab saya yang buat main pen ni. Saya yang angkat bagi nampak kat kamera, kata pen ni ada kat tangan saya. Lepas tu pen ni
hilang daripada pandangan. Sebab saya yang bagi hilang, saya yang bagi jatuh pen ni. So ada kesan, ada yang memberi kesan kepada pen ni untuk ada, dan juga ada yang memberi kesan kepada pen ni untuk tiada. Jadi siapalah yang mengawal semua ni? Ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang kawal bulan, kawal bintang, kawal matahari. Ini menunjukkan ada satu kuasa ghaib. Kuasa ghaib itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada fahaman kita sebagai orang mukmin yang beriman. Begitulah juga kalau kita kata contoh lain macam mana? Kesan tapak kaki. Kesan tapak kaki membawa erti adanya empunya kepada kesan tapak kaki tu. Kalau kita nampak, kita masuk hutan, kita nampak tapak kaki harimau contoh, membawa erti bahawa adanya harimau dalam hutan. Mustahil benda tu ada kesan tapi tak ada yang memberi kesan kat dia. Contoh, ataupun kesan tapak kaki manusia, berarti ada manusia yang pijak hingga memberikan kesan tapak kaki tu ada. Begitulah juga kalau kita perhatikan pada setiap benda yang ada dalam kat bumi ni, dalam dunia ni, langit dan bumi ni, mesti ada yang menciptakan dia. Mesti ada kewujudan pencipta dia. Jadi kewujudan yang menciptakan langit, bulan, matahari, bintang ni semua siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dekat sini menunjukkan kepentingan kita untuk memperhatikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan melalui akal kita ni. Kita tengok, kita fikir, kita dapat satu kesimpulan bahawa semua benda yang ada ni dia perlukan kepada sonet dia, kepada yang menciptakan dia. Siapa dia? Kalau tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi pada dalil bahawa kita ini hadis. Dalil hudud tu, dalil bahawa kita ni baru tu, sifat yang sifat baru, Allah Ta'ala bersifat dengan qadir, ialah wa at-taghayyur, berubahnya kita. Contohnya kita, sebelum ni kita tak ada, tapi sekarang kita ada. Kemudian nanti kita tak ada. Kita tak lahir, lepas kita dilahirkan, kemudian kita akan dimatikan, kemudian akan dihidupkan. Itu menunjukkan bahawa kita berubah. Kehidupan kita ini menunjukkan bahawa kita ni baru, kita ni lemah. Adapun Allah Ta'ala tidak bersifat dengan bersifat baru. Itu dalam pengajian akidah lah kan. Jadi saya berhenti dahulu setakat ni. Saya mohon ampun, saya mohon maaf atas segala kekurangan daripada saya sepanjang kita mengaji pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di dalam bulan Sya'ban ni. Kita tak lama dah nak menyambut Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikanlah kita dalam bulan Ramadan tahun ini insya-Allah. Saya tutuplah majlis kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.